A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan pengurusi acara yang bahagia, Tuan pengurusi Masjid Al-Wusta, Kampung Tanjung Besar. Yang bahagia Tuan Imam, barisan jawatankuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan, Tok Empek, Tok Ketua Kampung, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Dan siapa yang duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Nak beritahu bukan senang datang majlis ilmu ni. Ada orang daripada hari tu nampak banner memang nak datang sampai masa lah malam tadi rupanya dah terlepas. Ada orang memang nak datang sampai masa ada tetamu datang kat rumah dia hujung minggu, alah hari time ni lah kau nak datang, kan? Apalah. Jadi makna orang-orang yang terpilih datang, kan? Begitu juga kan kita berada di dalam taman-taman syurga ni, kan? Taman-taman syurga kalau bagi orang yang dapat rasa kelazatan ilmu tu, dia akan dah rasa dah sikit-sikit taman ilmu tu dan tercari-cari mana lagi taman ilmu dia boleh datang. Mana lagi, kan? Taman-taman syurga yang dia boleh datang. Sedangkan Ustaz Don ceramah di Sabah, ada seorang budak pakai t-shirt, jom datang majlis ilmu. Kat belakang t-shirt tu ada tulis hashtag pergi syurga balik hari tu. Maknanya pergi syurga balik, kan? Jadi hari ni kita cerita tentang Ma'al Hijrah Azam Baru. Ma'al Hijrah Azam Baru. Salai demi salai, kan? Dalam kalender dulu, kalender hijrah. Kemudian masa demi masa, sampai masa tahun demi tahun. Berpuluh tahun dengan ceramah Ma'al Hijrah. Berpuluh tahun dengan ceramah Maulud. Berpuluh tahun dengan ceramah Isra Mi'raj. Berpuluh tahun dengan ceramah-ceramah pasal bulan Ramadan, pasal nisfu Sya'ban, macam-macam kita dengar. Dan macam-macam penceramah datang, bertukar-tukar penceramah tiap-tiap tahun. Tapi yang sama perangai. Yang sama kadang-kadang perangai. Yang sama kadang-kadang sikap kita yang tak berubah daripada dulu sampai sekarang. Mempertikaikan penceramah pun ia juga. Contohnya, kenapa tak dia ni? Nak puaskan hati semua orang pun tak dapat. Lauk ni tak kena, lauk tu tak kena. Yang tu je yang masih lagi perangai tak berubah. Kan? Pergi kenduri tahlil rumah orang, pergi kenduri tahlil arwah, komplain tak sedap lah lauk dengan kenduri yang hari tu lagi sedap lauk, contoh. Kan? Mula tukar. Cubaan macam sama kan? Oh lain sikit je. Okey. Kena ulang balik semula ke? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna kata kan kita tengok keadaan tu, perangai-perangai yang tak berubah. Perangai-perangai tu yang tak berubah, sikap kita yang tak berubah. Tetapi masa tetap berjalan. Masa tidak menunggu kita. Kita kata ayat kita yang paling mahal sekali tiba-tiba. Ayat kita yang selalu tiba-tiba dah 2019. Kan? Macam baru lagi. Dah bulan 9. Hari ni dah bulan 9. Orang nak beli haji dah tahun ni. Ya, tiba-tiba anak dah besar. Ayat tiba-tiba macam tak perasan macam dia tu. Koma lah berpuluh tahun. Dia baru sadar yang anak dia dah besar. Kan? Tiba-tiba dah sakit. Tiba-tiba dah terlantar. Bukan tiba-tiba. Itu sebabnya orang yang paling baik sekali adalah orang yang Nabi pesan apa? Orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Saya sebut manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Itu antara perkara yang kena kita tengok balik.
Pertama, manusia selalu sebut yang dia hamba Allah. Dia sebut dia hamba Allah. Tahu, tak ada siapa yang tak tahu dia hamba Allah sini. Semua tahu. Tapi tetap buat benda yang Allah tak suka. Jadi macam mana kita kata kita hamba sedangkan kita buat apa yang tak Tuhan kita suka? Macam mana cakap kita hamba? Allah tak suka orang mengumpet-ngumpet ya. Cerita buruk orang, makin sadap menganyam bercerita pasal orang. Kan? Dah tahu dah, sebahagian daripada berprasangka itu adalah dosa. Dah sebut dah dalam Quran tu. Tak, tetap sangka buruk dengan orang. Macam mana? Kan? Itu perangai kita yang kita nak ubah sekarang ni dalam tahun baru. Kan? Sebenarnya tiap-tiap tahun nak berubah, sampai masa tak berubah. Tu sebab dulu tampek-tampek, antara tampek yang dilarang dalam agama kita adalah pangkin. Tahu pangkin? Itulah tampek rehat petang-petang yang perempuan duduk 3-4 orang sambil membelah mangga tu. Kan? Sambil tu cerita, kau tahu tak? Ada cerita best ni. Cerita apa yang seorang. Dia kalau sampai berbisik tu maknanya tahap kerahsiaan itu tinggi tu. Kan? Betul tak sangka weh. Wah, sama-sama dia ya. Kan? Nak tunjukkan cerita. Ini antara benda yang kita akan tengok. Kan? Selalu sebut kita hamba Allah. Kan? Tapi macam tu juga kita tinggal solat, macam tu juga kita tak datang masjid. Kan? Majlis ilmu kita tak pergi. Kan? Kita tak perkasa, kita tahu kita tak tahu, tapi perangai macam tu kan. Tu saya kata kalau kita bangang mengaji tak salah. Tapi kalau tiap-tiap tahun bangang memang salah kita. Kan, tiap tahun dah tahu tak pandai, pergilah belajar. Kan? Macam mana ceramah? Okey. Tapi apa masalah? Saya suka dengar, tapi kadang-kadang saya ni cepat lupa. Wah, ayat dia. Macam mana nak ingat? Mencatat nanti nak mengangur dengan ceramah. Macam mana? Contoh. Kan? Tapi yalah, mengikut pada zaman Nabi dulu ada seorang nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni Nabi sebut dia terus ingat, dia terus hafal. Jadi siapa yang tak menyalin tu makna dia bersaudara dengan Abu Hurairah, settle. Habis cerita. Ataupun Al-Azhar dekat ni ada live kat TV, dekat ni kat handphone ni, nanti saya boleh tengok balik. Okeylah. Cover siap-siap. Kan? Tapi betul. Hukama dulu-dulu pesan apa? Ilmu itu ibarat haiwan buruan. Jadi kalau tangkap dia dengan mata pena. Hari ni pena dah canggih-canggih, pakai handphone pun boleh tangkap. Handphone ada stylus, salin. Boleh. Ataupun type dalam notes, cantik kemas nota kita. Kan? Kemudian kita dah cantik, kita copy, send dekat grup-grup ni kepada semua yang tak datang ni, saya share, boleh tengok apa isi kandungan ceramah malam ni. Kan bagus. Kan? Contoh. Itu pertama.